Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Kamaro. So, hari ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan Think Quran. Apakah itu Think Quran? Okay. Think Quran ni adalah satu apps yang dicipta untuk orang faham Al-Quran secara harfiah ataupun dekat word by word, perkata lah. Okay. Dekat Malaysia ni tak banyak lagi ustaz-ustaz mengajar menggunakan harfiah. Ada tapi tak banyak lah. Tak banyak macam dekat Indonesia. Okay? So, siapa yang patut guna Think Quran ni? Okay, jawapannya senang je. Orang Islam yang tak faham Quran. Kalau kita tengoklah kan, yang faham Quran kat Malaysia ni siapa? Pertama, golongan pertama lah ustaz-ustaz. Orang yang ada peluang yang belajar di Timur Tengah ke, di Arab Saudi ke, Madinah ke, ataupun di mana saja, yang belajar bahasa Arab, insyaAllah dia akan faham Quran. Sebab Al-Quran ni bahasa Arab. Yang kedua ni, golongan yang selalu pergi masjid, yang ada pengajar, ustaz mengajar Al-Quran. So, dia boleh faham lah. So, dua golongan ni yang boleh faham Quran. So, yang ketiga ni, yang majoriti ni lebih kurang 70% kat Malaysia ni, dia tak ada masa. Jadi ustaz pun tak ada masa, nak pergi kelas agama pun tak ada masa. So dia ada masa dia sikit-sikit je. Masa dia banyak lebih kepada kerja. Orang ni lebih kurang 70% lah. So macam nak buat? Think Quran lah. Think Quran ni sekurang-kurangnya bermula dengan Think Quran. Belajar dulu Think Quran. Lama-lama rasa dah ada nak belajar lebih lagi, boleh pergi masjid pula belajar. Seminggu sekali ke. Tapi pada pendapat saya lah kan, bila saya tengok Think Quran ni, yang terbaiknya Think Quran ni bagi ke anak-anak sekolah rendah. Sebab apa? Sebab saya tengok diorang ni habis masa berjam-jam tengok YouTube, main game. Habis masa 15 minit hingga setengah jam bagi diorang Think Quran, belajar bahasa Arab. Sebab diorang masa banyak dan bagi otak dia faham Quran. Yang kedua, orang yang tak faham Quran pun kena buat. Tak kira lah you dah senior ke, 70 tahun ke, 60 tahun ke, tak kira 20 tahun ke, whatever you punya umur. Sebagai seorang Islam, memang tanggungjawab you kena faham Quran. Kalau tak faham Quran, macam mana kita nak, orang cakap, nak mendapat syafaat daripada Quran? Al-Quran ni bukan untuk dibaca sahaja ataupun dihafal saja. Mungkin orang tu ramai dekat Malaysia ni, ramai pandai baca Quran dan ada yang hafal Quran, tapi belum tentu dia faham Quran. Yang penting sekarang ni, baca pun kena buat, hafal pun kena buat. Yang lagi penting ialah melaksanakan Al-Quran. Sebelum melaksanakan, kena fahamlah dulu. Nampak tak? Okey. Okey, yang ketiga, soalan yang ketiga. Kat Malaysia ni, ramai tak yang faham Quran? Soalan cipu emas. Jawapannya senang je sebenarnya. Ramai tak yang faham bahasa Arab kat Malaysia ni? Boleh kira dengan jari ke ataupun bersepah dekat Malaysia? Jawapannya tak ramai. Kalau bahasa Inggeris ramai sikit daripada bahasa Arab. So kesimpulannya tak ramai. So bila tak ramai, maknanya ramai tak faham Quran lah. Betul tak? Boleh faham. Sebab macam saya cakap tadi, golongan yang faham Quran yang pertama, yang macam ustaz-ustaz tu yang memang belajar khusus pergi Arab Saudi ke, Madinah ke, ataupun belajar pengajian tempatan kat Malaysia ni, belajar bahasa Arab. Yang kedua, golongan yang pergi masjid, yang ada masa belajar. Bila ada ustaz mengajar dekat bahasa Arab dekat masjid, bolehlah belajar. Itu dua golongan yang belajar bahasa Arab. So selebihnya memang tak faham lah. So saya tahu yang 70% yang tak faham bahasa Arab ni sebab masalah masa lah, masa kerja dan sebagainya, anak-anak, family. So masa dia orang tu tak cukup. So that's why Think Quran ni penting. Sekurang-kurangnya 15 minit satu hari belajar faham Quran. Bila lama-lama kita belajar ni, kita akan rasa timbul rasa macam cinta ataupun orang cakap tak kenal maka tak cinta. Okey. Kalau kita nak tahu Al-Quran kat Malaysia ni ramai ke tak ramai pakai, kita tengok keadaan Malaysia ni. Aman, damai ke, harmoni ke, macam mana? Nampak macam aman kan? So kalau aman, fitnah tak akan berlaku kat Malaysia ni. Susah tak berlaku fitnah. Fitnah tu tak berleluasa lah. Berlaku, akan tetap berlaku. Tapi kadar percentage fitnah kat Malaysia tinggi tak? Kalau sangat tinggi, sikit-sikit fitnah, orang ni kena fitnah, orang ni kena fitnah,
kerosakan banyak berlaku atas muka bumi ni, di bumi Malaysia ni, dunia luar ni, tak ada dengan cerita lah kat Malaysia dulu. Banyak, sikit-sikit berlaku fitnah, sikit-sikit berlaku fitnah. So, maknanya itu tanda orang ramai tak faham Quran. Kalau orang ramai faham Quran, orang tak berani nak buat fitnah. Faham tak? Itu indikator dia. Okey, indikator yang kedua adalah kalau kat Malaysia ni ramai yang faham Quran, maka kita akan jadi macam zaman Nabi SAW. Aman. Dunia Madinah tu aman. Malaysia pun aman. Kalau tak berlaku macam masa Nabi pun berlaku macam sahabat-sahabat. Khalifah-khalifah. Atau paling last sekali adalah Khalifah Uthmaniyah. So, dunia ni aman. So, kalau tengok dunia ni tak aman, kat Malaysia pun tak aman, bermakna ada something wrong. Itu makna ramai tak faham Quran. So, tak melaksanakan Quran. So, sekurang-kurangnya kita ni kena berusaha lah faham Quran. Kalau kita betul-betul berusaha dan bersungguh-sungguh ikhlas nak belajar Quran, insyaAllah Allah tu maha kaya, maha bijaksana, dia akan bantu kita. Tapi kita nak tengok, kita ni bersungguh-sungguh ke tak nak faham Quran? Baca tak Quran? Cuba tak nak faham Quran? Kalau kita betul-betul, jangan risau, Allah akan bantu. Tapi kita ni betul-betul ke tak betul-betul? So, kalau kita main-main, Allah pun main-main dengan kita. So, kita yang penting sekarang kita bersungguh-sungguh cuba untuk faham Quran dan melaksanakan. Tak kira lah pergi masjid ke, belajar Al-Quran ke, ataupun saya rasa kalau nak pergi siapa Arab Saudi tu, ataupun Madinah ke, ataupun pusat pengajian tinggi tu, mungkin boleh buat, tapi tak ramai lah. Okay? Klik link demo Tin Quran free kat bawah. Okey, yang keempat, kenapa Tin Quran dicipta? Sebenarnya Tin Quran dicipta ni adalah untuk memberi kefahaman Al-Quran kepada umat Islam sebanyak mungkin. Target Tin Quran ni sekurang-kurangnya 100 juta umat Islam faham Quran. Ramai tu. Kat Malaysia ni kalau kita kira lebih kurang 35 juta umat penduduk dia. Katakanlah separuh. Katakan 20 juta lah. Rakyat Malaysia ni adalah beragama Islam. So kita nak pastikan sekurang 20 juta ni faham Quran. Kalau 20 juta ni faham Quran, so ada lagi lebih 80 juta ni di seluruh dunia. Di Jerman, di Canada, di US, apa lagi, di Tokyo, Korea, South Africa dan semua sekali ni. Di Indonesia semualah. Kalau Indonesia dah ramai tu, mana? Tapi kita target 100 juta dulu yang faham Quran, menggunakan Quran. Supaya apa? Supaya bila berlakunya kefahaman Quran ni ramai penduduk dunia ni, InsyaAllah dunia akan bertambah aman. Sebab ramai orang baik. Bila orang faham Quran ni, jadi orang baik lah. Macam berlaku zaman Nabi, zaman Khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz. Dan berlaku juga masa Khalifah Uthmaniyah. So, dunia dia aman. So, apa kita kena buat? Tin Quran ni, sasaran dia menggunakan ayat supaya lebih ramai dan lebih cepat orang atas muka bumi ni faham Quran. Terutamanya umat Islam lah. Okay? Itu memang penting tu. Boleh tengok video Tin Quran. Di bawah ni lagi mantap pasal Tin Quran. Saya ada bagi simple demo. Klik link video di ruangan description. Okey, yang kelima. Perlu ke Tin Quran sekarang ni? Jawapannya sangat perlu. Kenapa? Dengan adanya Tin Quran ni, kita akan dapat melahirkan ramai umat Islam yang faham Quran. So, bila ramai yang faham Quran, dunia akan lebih aman. Sebab kalau orang tak faham Quran, apa berlaku? Kita boleh tengok dekat TV, dekat internet sekarang ni, dekat Telegram, dekat YouTube, mana-mana lah. Banyak berlaku kerosakan di muka bumi ni. Macam kita tengok dekat Palestin. Pembunuhan, saya nak cerita pun susah. Genocide, pembunuhan atau pembersihan etnik secara berleluasa. Siapa yang buat? Orang tengok sendiri kan. Betapa jahatnya orang-orang macam ni kan. Orang yang buat perangai macam ni, dia tak faham Quran pun. Dia kisah orang ni dari zaman Nabi dia berperang dengan Nabi. Dia jadi musuh Nabi daripada zaman Nabi lagi. So sekarang ni umat Nabi pula dia boleh bunuh sesuka hati. Sebab tu kita kena kembali kepada Al-Quran, faham Quran supaya ramai umat Islam ni faham Quran. Bila faham Quran, dia akan bersatu. Sekarang ni masalah timbul sebab hati-hati umat Islam ni tak bersatu. Tak ada Al-Quran dalam dada ni. Dia orang lebih kepada hiburan dan senanglah dipergunakan oleh golongan-golongan yang orang cakap nak menjahannamkan Islam ni. Tuan-tuan boleh fikir sendirilah kan.
So, yang kedua, kalau orang kita ni banyak Al-Quran dalam dada kita, faham Quran, kita akan jadi macam saya sebut tadi, zaman kegemilangan Islam, atau zaman Nabi Muhammad SAW, zaman pemerintahan Nabi SAW, ataupun zaman-zaman khalifah-khalifah, sahabat-sahabat Nabi. Ataupun macam zaman yang last untuk khalifah Islam adalah khalifah Uthmaniyah. Itu masa tu zaman keamanan dunia. Manusia hidup dalam aman damai. Tak macam sekarang ni, bunuh sana, bunuh sini, bunuh budak-budak pun bunuh. Saya pun tak boleh nak fikir apa jenis manusia ni. Ada senjata, ada tentera, bunuh budak-budak. Apa saya tak boleh nak fikir lah apa jenis manusia ni. Dan orang-orang jenis macam ni memang dia tak faham Quran pun, dan dia tak nak faham Quran pun. Dia tahu nak rampas harta benda orang, nak rampas tanah orang. So itulah pentingnya Quran ni, supaya kita faham Quran. Bila kita faham Quran, dunia akan lebih aman dan manusia akan hidup lebih sejahtera di dunia dan juga di akhirat terutamanya. Itulah kelebihan. So Quran ni sangat penting. Sebab kita tahu ramai 70% rakyat dekat Malaysia ni tak ada peluang untuk belajar tinggi-tinggi bahasa Arab untuk faham Quran. So inilah keunikan Quran ni. Hanya perlu spend masa 15 minit saja sekurang-kurangnya. Nanti lama-lama akan lebih faham Al-Quran. InsyaAllah dunia akan lebih aman. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.